Yang berusaha pengetua yang dihormati semua penolong kanan, ketua bidang, ketua guru kaunselor, ketua guru disiplin sesi pagi dan petang, rakan-rakan guru dan murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Salam sejahtera. Fly kenyalang fly, fly high. Kepada anak-anak murid yang cikgu sayangi sekalian, tahniah kerana berjaya menghadiri dan menghantar skrip jawapan pentaksiran bilik darjah 1 PBD 1 pada minggu lepas. Kenapa pentaksiran bilik darjah 1 ini dijalankan? Ini adalah kerana supaya guru mata pelajaran dapat mengumpul maklumat tentang perkembangan, kemajuan dan penguasaan murid dalam proses pembelajaran mereka dan seterusnya meningkat pencapaian murid secara keseluruhan. Untuk makluman, 20% daripada markah pentaksiran bilik darjah 1 ini akan dikumpul untuk dicampurkan dengan 80 markah pentaksiran sumatif 2 yang akan dijalankan pada bulan November nanti. Mulai bulan Oktober ini, murid akan didedahkan dengan projek gabungan mata pelajaran yang menggunakan konsep KMR, iaitu kemahiran melalui rega bentuk yang dilaksanakan di bawah transformasi sekolah TS25. Projek ini dilaksanakan dengan gabungan beberapa mata pelajaran. Guru akan menentukan tema dan murid diberi kebebasan untuk memilih tajuk projek mereka. Murid melaksanakan projek secara berkumpulan dan pentaksiran berlaku sepanjang proses pelaksanaan projek berkenaan. Seterusnya, persediaan peperiksaan percubaan SPM 1 yang dijadualkan pada bulan November nanti. Calon SPM atau murid tingkatan 5 perlu memastikan telah menguasai format baharu peperiksaan SPM KSSM terkini. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk mengikuti webinar kecemerlangan SPM yang disediakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang masuk minggu ketiga sekarang. Calon perlu menguasai teknik mentafsir item soalan berunsur kebat dan dalam webinar tersebut juga mendedahkan teknik pembelajaran secara berfokus yang diharapkan dapat membantu calon SPM untuk mengatur masa dan teknik semasa membuat ulang kaji berfokus. Akhir sekali, dalam keadaan pandemik COVID-19 ini yang masih berlarutan, cikgu doakan kita semua diberi keselamatan daripada pandemik ini. Fight to be the best. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua keluarga Merbau. Apa khabar? Doa dan harapan seperti biasa, semoga semuanya sihat walafiat di dalam lindungan Maha Pencipta. Baiklah, berjumpa lagi kita dalam perhimpunan di Alam Maya pada sesi yang berikutnya. Pada hari ini saya ingin berkongsi kepada semua warga Maya, khususnya anak-anak Merbau, berkenaan dengan pengurusan kejayaan murid.
Okay, jika sebelum ini kita lihat sesi-sesi perhimpunan, banyak kita mendengar berkenaan dengan kemahiran belajar, pengurusan emosi. Namun pelajar-pelajar jangan lupa bagaimana dan apa kepentingan pengurusan kejayaan murid. Sebenarnya selepas sahaja kita menamatkan sesi persekolahan, kita akan berfikir ke mana dan di mana kita akan berada selepas itu. Adakah kita akan melanjutkan pelajaran ataupun kita akan bekerja? Sekiranya kita bekerja dalam bidang apa? Okey, baiklah, pada sesi ini saya akan berkongsi kepada semua yang ada di alam maya ini berkenaan dengan alam kerjaya. Okey, kenapa penting pengurusan kerjaya ni? Pengurusan kerjaya ni sangat penting kerana pertamanya kita kena faham apa yang kita akan jadi dan bagaimana kita hendak menjadi apa yang kita impikan itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita perlu meneroka diri kita. Kita perlu lihat apa yang kita nak jadi. Contohnya, sekiranya nak menjadi doktor, apa keperluan seorang doktor itu, apa pendidikan yang diperlukan dan ke mana hala tuju yang perlu dilalui oleh seorang pelajar selepas tamat persekolahan. Okay? Dalam arti kata lain, kita kena kenal pasti bakat kita dan seterusnya minat serta kebolehan. Dalam pada masa yang sama, kita juga melihat kepada kecerdasan diri kita. Okay? Dan seterusnya kita kena mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan diri kita. Setiap manusia itu tidak sempurna. Pasti akan ada kelemahan, pasti akan ada kekurangan dan pasti akan ada kelebihan. So, kita sebagai manusia, kita sebagai diri kita kena kenal apa kekuatan dan juga kelemahan diri kita. Seterusnya kita kena mengetahui apa minat dan hobi kita. Sebenarnya, murid-murid yang saya sayangi sekalian, daripada awal kita dapat mengenal pasti apa kecenderungan diri kita, kecenderungan kerjaya kita berdasarkan kepada hobi dan juga minat kita. Okey, sekiranya kita minat dengan peralatan, maksudnya kita tidak boleh bekerja dengan orang, kita lebih suka bekerja dengan benda dan juga mesin. Okey, seterusnya terokai alam kerja ini paling penting, yang mana unit bimbingan dan kaunseling, saya guru bimbingan dan kaunseling anda, akan membantu anda untuk mengenal pasti minat kerjaya anda melalui inventory minat kerjaya. Inventory minat kerjaya ini dapat anda laksanakan, dapat anda jalankan di unit bimbingan dan kaunseling dengan bimbingan dan juga sokongan daripada guru-guru bimbingan dan kaunseling anda. Okey. Hari ini saya tidak nak memperincikan apa yang dikatakan sebagai inventory minat kerjaya itu. Pelajar-pelajar tingkatan 1 terutamanya akan menjalani inventory minat kerjaya itu dan juga tingkatan 3 sekali lagi. Kenapa 2 kali? Sebab kita membesar, itu yang pertama. Yang keduanya, kita akan mengalami proses perubahan. Kita kenal diri kita dan kita tahu siapa diri kita. Dan mungkin ujian saringan inventory kali kedua itu mungkin ada perubahan sedikit ataupun sama. Okey. So dalam inventory minat kerjaya ni, murid-murid yang disayangi sekalian, ada 6 skor, iaitu RIASEK ataupun dikenali sebagai RIASEK. Apa RIASEK tu? R ialah realistic. Realistic ni, seorang yang realistic tu dia suka bekerja dengan peralatan, mesin. Dia tidak boleh bekerja dengan orang. Kalau dia kerja dengan orang, dia rasa sangat galat, sangat resah gelisah. Okay? Orang yang R ini, realistic ini, kejayanya adalah mereka mungkin bekerja dengan mesin, dengan operator, dan juga mungkin mereka akan menjadi juru ukur dan juru kimpal yang berkaitan dengan mesin dan juga peralatan. RI ialah investigatif. Investigatif ini adalah mereka yang suka menyiasat, iaitu mereka sangat detail, sangat terperinci. Okey, yang mana mereka akan membuat pemerhatian dan juga penyelidikan. So kalau anda adalah seorang yang investigatif, kerjaya anda mungkin anda adalah seorang doktor, seorang polis, seorang juruterbang, seorang penyiasat mungkin. Siapa tahu, itu ialah dalam kategori investigatif. A pula adalah artistik. Artistik ni ialah mereka yang sangat suka pada kesenian, iaitu mereka ada kelebihan intuisi, sixth sense. Kalau pelajar-pelajar pernah mendengar sixth sense, iaitu naluri ke-6. Mereka ni tidak suka bekerja dengan benda yang berulang-ulang ataupun dalam arti kata lain rutin. Mereka suka sesuatu yang baru, sesuatu yang berseni. Okay? Contoh kerjaya dalam bidang artistik ni ialah pengarang, pelukis, pelakon. Okay? Mungkin juru gambar juga, seperti mana yang sedang merakam saya pada sekarang ini. Okay?
Iaitu dalam yang lebih jauh lagi mungkin mereka seorang arkitek ataupun mereka dalaman. Okey, khususnya S ialah social. Okey, social ini ialah mereka yang suka bekerja dengan orang. Berbeza dengan realistik tadi. Okey, orang sosial ni mereka tak suka kerja dengan benda, dengan mesin, dengan alat, tapi mereka sangat suka kerja dengan orang. Maksudnya mereka ada kemahiran komunikasi yang sangat baik, seperti orang yang berada di depan anda sekarang ni. Okey, mereka boleh bermain dengan kata-kata dan mereka boleh menundukkan orang dengan kata-kata. Siapa yang bekerja dalam bidang sosial ni? Ialah antaranya adalah guru, adalah hakim, okey, adalah ahli psikologi, kaunselor. Okey, so kalau anda nak kenali diri anda tu minat dalam sosial, jom pergi ke bilik kaunseling dan kita akan menjalani ujian IMK. Khususnya ialah enterprising. Enterprising ni ialah mereka suka dengan aktiviti-aktiviti perniagaan. Mereka mempunyai pengaruh yang tinggi. Mereka suka mengarah dan mereka suka untuk menguruskan individu lain. Dalam arti kata lain, mereka ada kemahiran untuk menguasai orang lain. Kerjayanya tak lain tak bukan adalah ahli perniagaan ataupun usahawan ataupun peniaga-peniaga kecil. Mereka tu semua dalam enterprising yang tinggi. Khususnya konvensional yang terakhir. Okey, konvensional ni ialah mereka yang suka bekerja dengan data dan nombor. Okey, mereka suka sangat melihat nombor. Mereka boleh duduk dengan tenang mengkaji setiap nombor dan juga data. Mereka ni mempunyai kemahiran yang sangat tinggi dalam penelitian. Mereka akur dengan arahan. Okey, contoh kerjaya dalam konvensional ni ialah accountant, okey, kerani bank, pengendali komputer, setiausaha, penganalisis data. Kalau guru pula mungkin mereka menjadi guru mathematics dan juga guru perakaunan. So itu ialah secara ringkas berkenaan dengan IMK ataupun dikenali sebagai Inventory Minat Kerjaya. Okay, so kepada pelajar-pelajar semua, kenali diri anda. Jangan melihat kepada orang lain, jangan terpengaruh dengan orang lain. Yang paling penting anda yang menjana diri anda untuk menjadi apa, siapa dan bagaimana. Okay, baiklah, saya rasa sudah lama saya berceloteh di hadapan lensa kamera. Namun saya tinggalkan semua hadirin di sidang maya yang saya sayangi ini dengan satu kata yang dikongsikan oleh Imam Asy-Syafi'i, yang mana beliau mengatakan bahawa bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung peritnya kebodohan. Anda nak jadi pintar ataupun nak jadi bodoh, renungkan. Sekian, salam sayang.